Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 16 Oktober 2021, negara telah digemparkan dengan berita seorang kanak-kanak berusia 3 tahun ditemui mati lemas selepas terjatuh dari rumah bot di Tasik Kenyir. Ketika itu, rata-rata orang ramai tertanya-tanya bagaimana kejadian tersebut boleh berlaku, apakah ia disengajakan ataupun tidak. Pelbagai persoalan tentang apa yang dialami oleh mangsa sebelum berlakunya tragedi menyayat hati ini. Berita mengenai kematian mangsa Muhammad Al-Fatih Muhammad Khairul Aiman mula tersebar di media apabila anak itu disahkan telah meninggal dunia di Hospital Hulu Terengganu. Pihak hospital yang menerima mangsa di bahagian kecemasan lebih kurang pukul 10.48 malam dan pegawai perubatan yang bertugas mula memeriksa mangsa. Ketika itu, mangsa telah pun berada dalam keadaan tidak sedarkan diri dan dihantar ke hospital dengan menggunakan ambulans Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Setelah diperiksa, pegawai perubatan tersebut mengesahkan yang mangsa telah meninggal dunia. Kematiannya telah dilaporkan kepada pihak polis dan mayat dihantar ke bahagian forensik untuk dibedah siasat. Lalu, apa yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Mangsa merupakan anak bongsu dari 4 beradik dan anak kepada Muhammad Khairul Aiman dan Siti Mariam Alias. Pada 15 Oktober 2021, keluarga mangsa telah mengikuti percutian bersama Jawatan Kuasa Surau dan Penduduk Kampung ke Tasik Kenyir dengan menyewa 2 rumah bot. Mereka dari kampung Telaga Daing, seberang Takir di Terengganu sudah merancang untuk melakukan percutian hujung minggu bagi aktiviti bersama setelah lama tidak melakukan aktiviti luar akibat musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kesemua mereka telah bertolak dari seberang Takir pada pagi hari tersebut. Setelah tiba di Kenyir, mereka mula menyelesaikan urusan berkenaan rumah bot. Selepas itu, peralatan serta barangan mula dipunggah ke dalam rumah bot yang disewa. Ketika itu, kegembiraan bukan sahaja dirasai oleh kanak-kanak yang menyertai percutian tersebut, bahkan bagi orang dewasa yang mengikuti kerana beriadah sambil memancing adalah yang dijanjikan di dalam percutian ini. Ahli rombongan berlepas dari jeti di Pengkalan Gawi kira-kira jam 3 petang dan sampai di kawasan perkelahan berhampiran air terjun Sungai Lasir, Tasik Kenyir kira-kira jam 6 petang. Setelah tiba di lokasi, kedua-dua bot telah dirapatkan dan diikat bersama bersebelahan dan sauh mula dijatuhkan ke dalam tasik. Mereka yang berada di dalam rumah bot mula melakukan aktiviti mereka sendiri dan mereka bebas pergi ke mana-mana di dalam kedua-dua bot tersebut. Senja hari itu, semuanya berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat dikawal dengan baik dan tiada tanda-tanda perkara yang buruk akan berlaku pada malam itu. Masing-masing masih bergembira dengan aktiviti mereka. Sehinggalah pada waktu kejadian, sesuatu tidak diingini telah terjadi. Pada sekitar jam 8.20 malam, kedengaran suara menjerit memberitahu yang seseorang telah terjatuh ke dalam tasik. Mendengarkan apa yang berlaku, seorang kru rumah bot berkenaan telah mengambil tindakan pantas terjun ke dalam tasik tersebut bagi menyelamatkannya. Mangsa berjaya ditemui dalam tempoh 10 minit dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum diberi bantuan pernafasan oleh kru rumah bot berkenaan. Pelbagai usaha dilakukan tidak membuahkan hasil. Bapa mangsa dan kru rumah bot kemudian membawa mangsa menaiki sebuah bot laju pada pukul 9 malam menuju ke jeti. Ketika itu, panggilan kecemasan telah dibuat untuk mendapatkan bantuan perubatan bagi menyelamatkan mangsa. Setibanya di jeti pada pukul 9.30 malam, mangsa sekali lagi diberikan CPR oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, namun keadaannya masih tidak sedarkan diri. Mangsa telah dikejarkan ke unit kecemasan Hospital Hulu Terengganu untuk mendapatkan rawatan lanjut, namun sebaik tiba di hospital, pegawai perubatan yang bertugas mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Berita yang meruntun jiwa itu terpaksa dikongsikan oleh bapa mangsa kepada isterinya yang sedang bimbang menunggu sebarang perkembangan mengenai anak bungsu mereka itu. Kedua-dua rumah bot bertolak balik ke jeti pada malam itu juga dan percutian mereka berakhir dengan tragedi meragut nyawa yang selamanya akan terpahat di dalam memori mereka yang menyertai rombongan itu.
Hasil siasatan pihak polis mendapati sewaktu kejadian bapa mangsa yang merupakan seorang peniaga dikatakan sedang mengambil wuduk untuk menunaikan solat isyak, manakala ibu mangsa yang juga guru kelas Al-Quran dan fardu ain Kafa sedang bersiap untuk menunaikan solat. Ketika itu anak-anak sedang bermain bersama rakan-rakan mereka. Mangsa didapati berkemungkinan tergelincir dan terjatuh ke dalam tasik ketika cuba untuk ke sebuah lagi rumah bot yang diletakkan bersebelahan rumah bot disewa dalam rombongan itu. Dalam masa yang sama juga, sebuah jawatan kuasa khas telah ditubuhkan oleh Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke tengah untuk menyiasat punca kejadian itu boleh berlaku. Hasil siasatan kemudian mendapati berlaku kecuaian, terutama kegagalan pemakaian jaket keselamatan. Bagaimanapun, pihak ke tengah enggan mengulas lanjut dan enggan menuding jari menyalahkan mana-mana pihak dalam kejadian yang menyebabkan mangsa lemas selepas terjatuh daripada rumah bot. Oleh itu, jawatan kuasa yang turut dianggotai Persatuan Pelancongan Tasik Kenyir mengemukakan beberapa cadangan penambahbaikan keselamatan pengunjung. Antara cadangan dikemukakan dan dipersetujui untuk dilaksanakan ke tengah adalah mewajibkan pemakaian jaket keselamatan kepada semua pengunjung termasuk kanak-kanak. Ke tengah juga bersetuju mewujudkan pasukan penyelamat dan akan ditempatkan di beberapa lokasi yang menjadi tumpuan utama pengunjung. Selain itu, pengusaha rumah bot dan pemandu bot laju serta pengusaha rumah rakit yang beroperasi di Tasik Kenyir juga diarahkan mengikuti kursus bantuan pertolongan cemas. Keluarga mangsa reda dengan ketentuan Allah dan mereka tidak menyalahkan sesiapa termasuk pemandu rumah bot. Namun mereka bersedih mengenangkan hajat mangsa menikmati kesejukan air terjun tidak kesampaian. Keluarga mangsa dikunjungi oleh pelbagai pihak menyampaikan ucapan takziah dan bantuan termasuk dari Ketengah. Jenazah mangsa dikebumikan di tanah perkuburan di Makam Lama Cabang 3. Takziah kepada keluarga mangsa atas kehilangan insan yang disayangi. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham adik Muhammad Al-Fatih. Bermainlah dengan gembira di taman syurga Allah. Sekian.